Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada pagi ini secara live di Facebook page Kelas Quran Tajwid untuk kita sama-sama bermuzakarah, membincangkan berkaitan satu ilmu fardu ain. Itulah ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ilmu pegangan hati, ilmu berkaitan kepercayaan hati kita, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, zat Allah, sifat Rasul dan sebagainya. Baik. Jadi terlebih dahulu marilah sama-sama kita cuba dengar sikit berkaitan dengan kelebihan ilmu, pengetahuan. Kerana ramai lagi yang kadang-kadang mengaji ilmu tapi tidak tahu apakah kelebihan mengaji itu, apakah kelebihan ilmu itu tersendiri. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, seorang yang mengaji agama, seeloknya kita terlebih dahulu mengambil tahu apakah kelebihan belajar agama, kelebihan mengaji ilmu agama. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu biyaminihi wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabba al-anbiya wa man ahabba al-anbiya kana ma'ahum wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadha al-anbiya fajazaohu jahannam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sesiapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, ia akan menerima rekod amalan hidupnya melalui tangan kanan. Dan sesiapa yang kasih terhadap orang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia kasih kepada nabi-nabi. Sesiapa yang kasih kepada nabi-nabi, ia akan dapat bersama-sama dengan nabi atau mendapat syafaat, pertolongan nabi-nabi di akhirat kelak. Sesiapa yang benci atau tidak merasai hendak menolong orang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia telah membencikan nabi-nabi. Maka balasan untuk mereka ialah neraka Jahannam. Baik, apakah yang kita dapat ambil faham, yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ini? Baik, Nabi kata sesiapalah, tak kira siapa sekalipun, yang tolong penuntut ilmu agama, kita bantu pelajar agama, bantulah, tak kira lah dari segi apa pun, dari segi wang ke, bagi duit ke, belanja untuk mengaji, ataupun kita bantu hantar dia pergi tempat mengaji, ataupun kita sokong dia, bagi sokongan, bagi semangat dia untuk mengaji atau sebagainya lah.
Dia luas makna bantu ni. Jadi orang tersebut dikatakan seolah-olah kasih kepada Nabi. Sebab apa? Sebab ilmu agama adalah ilmu yang diwarisi oleh Nabi kita. Ilmu yang diwarisi oleh para Nabi, itulah ilmu agama. Maka penuntut ilmu ini mengambil ilmu agama itu dengan belajar. Maka dikatakan dia mewarisi harta Nabi, itulah ilmu. Jadi barang siapa yang bantu para pelajar agama, maka dia dikatakan suka, kasih kepada Nabi-Nabi. Jadi mereka yang kasih kepada Nabi ini akan mendapat syafaat, yakni pertolongan Nabi di akhirat kelak. Dan juga mereka akan dapat bersama-sama dengan Nabi di dalam syurga, insya-Allah. Kemudian sesiapa pula yang benci ataupun tidak merasa nak tolong pelajar agama ni, tak rasa nak tolong langsung, dan bukan kata tak mau tolong, benci pula tu, maka mereka ini seolah-olah membenci para nabi lah, seolah-olah macam tu. Dan balasan bagi mereka ini yang benci kepada penuntut ilmu dan juga tidak rasa nak tolong penuntut ilmu ini, balasannya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya, mari sama-sama kita bantu penuntut ilmu. Tak kiralah sama ada kita bagi duit, bagi belanja untuk dia mengaji, tolong dia pergi hantar ke di tempat mengaji tu, ataupun apa-apa sekalipun lah, kita tolong dah. Kita beli baju kat dia ke, kita beli pakaian, beli kitab bagi kat dia, dan ataupun sebagainya, itu termasuk bantulah. Maka seolah-olah kita ni kasih kepada Nabi dan akan bersama dengan Nabi di akhirat kelak, serta mendapat pertolongan ataupun syafaat daripada Nabi di akhirat. Itu kesimpulan. Jangan kita sesekali membenci para penuntut ilmu agama, dan jangan kita duk caci pula. Sebab apa? Sebab penuntut ilmu agama ini adalah golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikatakan kekasih Allah. Menuntut ilmu agama adalah orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu antara kelebihan ilmu agama lah, kelebihan ilmu agama. Baik. Kemudian kita tengok pula berkaitan dengan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi. Itulah satu kitab yang membincangkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara yang berkaitan. Baik, jadi untuk pagi ini kita sambung pula pada siri yang ke-11. Jadi live ini adalah siri yang ke-11. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kena ingat balik tajuk yang lepas kita dah bincang apa. Tajuk yang lepas kita bincang berkaitan dengan sifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah bahas dah, kita dah bincang dah macam mana, apa yang kita nak pegang, apa maksud sama dan sebagainya, takluk dia, dalil dia, semua kita dah baca lah. Itu sifat yang ke-11. Manakala hari ini, pagi ini, kita masuk pula kepada sifat yang ke-12. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, ke-12, yakni sifat yang ke-12. Sifat Allah yang ke-12. Baik, di sini ke-12 ini hanyalah pada tertib sebutan sahajalah, bukan pada nafsil amri, bukan pada diri sifat yang sebenar. Sebab apa? Sebab semua sifat Allah adalah sama-sama qadim. Tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian. Yang kita sebut ke-12 di sini adalah sebagai tertib sebutan sahajalah. Sedangkan hakikat sifat itu sama-sama qadim, tidak ada terdahulu, tidak ada kemudian.
ke-12 ini sifat Allah yang ke-12 mengikut tarik ataupun jalanan Abu Hasan Asy'ari lah. Jadi ulama tauhid ni ada dua lah yang kita duk ikut ni. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari, mengikut jalanan Abu Hasan ni 13 sifat lah yang 13 sifat yang wajib. Baik. Kemudian ulama lagi seorang adalah Abu Mansur Maturidi. Abu Mansur Maturidi mengikut jalanannya adalah 20 sifat yang wajib dipelajari. Sebenarnya sifat Tuhan ni banyak lah. Sifat kamalat Tuhan ni banyak. Bukan sekadar 13. Bukan sekadar 20. Tapi yang kita wajib mengaji mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari 13. Mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi 20 sifat. Baik. Itu yang wajib ke atas kita tiap-tiap mukallaf. Sama ada lelaki ataupun perempuan wajib mengaji. Wajib syarak lah. Bukan wajib adat. Wajib syarak. Wajib syarak. Baik. Wajib kita percaya. Wajib. Bila sebut wajib kita ni maknanya wajib syarak. Di situ dikatakan wajib syarak. Wajib kita ini wajib atas kita. Kita tu mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ialah orang yang berakal, orang yang baligh, orang yang sampai seruan, orang yang sihat panca indera. Jadi katakan mukallaf. Wajib kita ini mukallaf. Wajib apa? Percaya. Kita tu wajib kena percaya, beriman. Bahasa Arab ni beriman. Dan i'tiqad, wajib kena i'tiqad. Wajib di sini dengan maksud kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat dijanji seksa. Maknanya wajib kena percaya, wajib kena i'tiqad. I'tiqad ni maknanya kena simpul dalam hati, kena tanam dalam hati, kena tambak dalam hati bahawasanya tetap mesti dan sabit. Apa maksud sabit? Wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi wajib bagi Allah ni dipanggil wajib akal. Dengan maksud kalau tak ada sifat tu di Allah, akal kita tak terima. Itu maksud wajib bagi Allah. Ada tak sama dengan wajib kita tadi tu? Kalau wajib kita tu wajib syarak, yang tu wajib tu dengan maksud kalau tak buat dosa, kalau buat dapat pahala. Tu wajib kita. Kalau wajib bagi Allah dengan maksud wajib akal. Macam mana? Maksudnya kalau Allah tak ada sifat ni, akal kita tak boleh terima. Tak tergambar di akal kita kata sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan maksud wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib apa tu? Bersifat. Bersifat dengan sifat basar. Jadi Allah Ta'ala ni wajib. Akal kita tak boleh terima kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar. Jadi akal kita tergambar di akal kita kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan basar. Itu dikatakan wajib bagi Allah. Erti basar. Erti basar melihat. Melihat ni terjemahan kitab-kitab dulu. Kitab-kitab ulama dulu. Atau pelihat. Jadi pelihat ni lebih tepat. Pelihat ni lebih tepat. Jadi pelihat ini adalah terjemahan daripada seorang tokoh ulama tauhid yang paling hebat. Yang hebatlah masa zaman-zaman dulu. Itulah pada Mekah. Tuan Guru Ismail Al-Fatani pada Mekah ni hebatlah. Dialah yang menterjemahkan dengan basar itu dengan pelihat. Sebab nak membezakan di antara yang mana sifat dan yang mana takluk. Kalau melihat ni kita jadi kurang faham sikit. Kalau terjemah melihat, sebab melihat itu dia jadi macam takluk. Sama macam takluk. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Kemudian Allah Ta'ala melihat. Jadi macam kurang faham sikit. Apabila pada ayat terjemah dengan pelihat, kita jadi boleh beza sikit. Baru kita faham. Oh, Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat. Apabila Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat, maka Allah pun melihat. Tu. Jadi pelihat ni lebih tepat lah. Pelihat ni lebih tepat. Baik. Jadi kitab-kitab dulu memanglah diterjemahkan dengan melihat.
mungkin kemungkinan mereka tulis melihat, terjemah dengan melihat, tapi mereka faham dengan melihat. Tapi bagi kita yang baru nak mengaji ni, kita guna pelihat lah. Kita guna terjemahan basar itu dengan pelihat. Baik. Iaitu yang kata basar tu, pelihat tu. Apa dia yang kita pelihat tu? Satu sifat. Satu sifat. Jadi menunjukkan kita pelihat tu ada satu lah. Satu sifat mana? Yang ada. Bila sebut sifat yang ada, maknanya diri sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Sekira-kiranya Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding, buka hijab, maka kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Bila Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Itulah dikatakan sifat yang ada. Sifat yang ada. Sebab dalam sifat Allah ni ada yang sifat yang tak ada. Sifat yang basar sungguh. Sungguh saja. Tapi dia tak ada. Diri sifat tak ada. Dia sungguh saja. Yang tu dipanggil sifat salbiah. Sifat salbiah. Sifat yang basar sungguh saja. Sifat tak ada. Tu. Yang ni, basar ni sifat yang basar ada. Sifat yang dipanggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat yang basar ada. Maknanya sekiranya Tuhan buka hijab, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Lagi qadim, lagi pula qadim. Sifat ni, sifat basar ni, dia ada. Diri sifat tu ada sungguh. Lagi pula qadim. Qadim ni maknanya sedia kala. Ada sedia kala tu. Tidak ada. Ada sifat ni tak ada, tidak ada pula, tidak ada mula. Sedia ada sedia. Tidak ada permulaan bagi ada sifat ni. Jadi maksudkan qadim, sedia kala. Sifat ni pula yang berdiri. Yang berdiri. Berdiri macam mana? Bukan berdiri yang kita faham tu, daripada duduk pada diri. Berdiri bukan macam tu. Yang berdiri yakni yang ada. Yang ada, yang menumpang pada zat Allah Ta'ala. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk seorang lah. Mestilah dia menumpang. Takrif sifat macam mana? Maqama bi ghairi. Barang yang berdiri dengan yang lain, barang yang menumpang dengan yang lain. Itu sifat. Dia tak boleh duduk seorang lah. Dia menumpang pada zat Allah. Jadi sifat basar ini dia berdiri pada zat Allah. Dia ada pada zat Allah. Dia menumpang pada zat Allah. Itu sifat basar. Yakni yang kata yang berdiri itu macam mana? Dia nak tafsir lah pada kata yang berdiri itu. Sifat tu berdiri macam mana? Yakni yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi diri sifat tu, sifat basar tu ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Diri sifat tu ada, kemudian dia tumpang pula pada zat Allah Ta'ala. Kemudian ada tu dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Dengan tu dengan mana? Dengan sebab. Kalau kita tengok Arab, bahasa Arab, huruf ba tu maksudnya dengan. Dengan ini dengan sebab. Ba sababiah. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Sifat basar tu. Sifat basar yang kita bicara tadi tu. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah. Ya Allah melihat. Bila Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Bila Allah Ta'ala ada sifat pelihat, maka Allah pun melihat. Allah pun melihat. Maka terjemahan pelihat itu rasanya lebih tepat. Lebih tepat. Kita boleh faham. Yang mana ta'aluk dan yang mana sifat. Yakni yang kata dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah Allah Ta'ala melihat tu. Macam mana tu? Yakni melihat macam mana? Nyata baginya. Allah Ta'ala melihat tu bukan macam kita lah. Allah Ta'ala melihat tu dengan maksud dengan jalan nyata baginya. Nyata baginya bagi Allah tu sekalian perkara yang ada. Bukanlah Allah Ta'ala melihat macam kita melihat menggunakan mata lah. Menggunakan sifat pelihat yang ada di mata kita. Bukan dengan mata lah. Silap. Kita ni melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala letak di anak mata kita. Sebab itulah setengah kalau kita tengok orang buta, dia buta tapi di mata dia celak. Tapi dia buta. Sebab apa? Sebab sifat pelihat dia Tuhan tarik. Sebab itulah
Tak semua orang yang ada mata tu boleh melihat. Orang buta ada mata dah celak tapi tak nampak. Sebab Tuhan tarik dah sifat pelihat yang ada pada dia. Jadi nyata bagi Allah Ta'ala melihat tu dengan maksud dengan jalan nyata bagi dia. Nyata. Bukan lihat dengan mata. Nyata bagi dia tu sekalian perkara yang ada. Perkara tu ada je Tuhan melihat. Perkara tu ada je Tuhan melihat. Sama ada perkara yang ada itu qadim, yang Allah Ta'ala melihat tu, sama ada perkara tu qadim, seperti zatnya zat Allah Ta'ala lihat. Allah Ta'ala lihat, sebenarnya nyata bagi Allah Ta'ala tu zat dia. Dia nampak, dia melihat. Nyata bagi dia. Dan sekalian sifat-sifat maknanya Tuhan. Sifat makni dia pun dia nampak, dia lihat, dilihat. Sifat makni Tuhan pun dia ni juga, dia lihat juga. Lihat dengan makna nyata. Sebab apa? Sebab sifat makni Tuhan tu ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, 7 tu. Sifat makni Tuhan tu ada sungguh. Jadi dia lihatlah, dah ada, benda ada, dia lihat. Dengan mana dengan jalan nyata baginya. Zat Allah ada. Jadi dia lihat juga. Lihat dengan makna nyata bagi dia. Tu. Itu benda yang ada yang qadim. Zat Allah dan juga sifat makni dia. Atau perkara yang ada itu baharu. Atau yang ada itu perkara yang ada yang Tuhan lihat itu adalah perkara yang baharu. Seperti sekalian alam ini. Sekalian alam ini baharulah. Ada. Kita ni ada kan. Warna ada. Apa ya, semualah yang ada di alam ni ada. Bila ada Tuhan melihat. Maka melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada. Baik. Baik, jadi Tuhan ni melihat perkara yang ada lah. Ada sahaja. Kalau perkara tu tak ada, hanya perkara sungguh. Dia tak ada tapi dia sungguh. Seperti bulat. Bulat bola tu. Bola tu bulat, sungguh tak? Sungguh. Dia perkara sungguh. Bukan perkara ada. Yang ada bola tu. Bulat bola tu tak ada, dia sungguh saja. Kepek. Kepek apa? Kepek tin. Tin minuman tu. Kepek panjang. Sungguh tak dia panjang? Kawan tu sungguh. Ada tak sungguh? Sungguh tak ada. Sungguh tu sungguh tak ada. Panjang tu ada tak? Panjang tu tak ada, dia sungguh saja. Pendek. Tuhan pun tak melihat. Jadi perkara sungguh ni Tuhan pun tak melihat. Tuhan hanya melihat perkara yang ada sahaja. Baik. Maka melihat, qala musannif, maka melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada, yang qadim. Yang qadim iaitu zat Allah dan sifat-sifat makni Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam tu. Dengan jalan sifat basar inilah, dengan jalan sifat basar inilah dikatakan ta'alluq basar tanjizi qadim. Bila Allah Ta'ala melihat zat dia, melihat sifat-sifat makni dia dengan jalan nyata bagi dia, di azali ni dikatakan ta'alluq basar tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi. Tanjizi qadim maknanya lulus sedia kala lagi. Maknanya Allah Ta'ala melihat tu di azali lagi. Tuhan lihat dah zat dia, Tuhan lihat dah sifat-sifat dia, sifat-sifat makni dia. Tu. Dan melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala, dan melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada, yang baharu. Dengan jalan sifat basar inilah dikatakan ta'alluq basar tanjizi hadis bagi basar. Ta'alluq tanjizi hadis bagi basar maknanya lulus baharu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melihat perkara yang baharu, maka dikatakan ta'alluq tanjizi hadis, lulus baharu. Lulus baharu. Bila makhluk timbul, barulah Allah melihat perkara itu. Itulah dikatakan ta'alluq tanjizi hadis bagi basar.
Bila makhluk timbul, benda tu makhluk tu ada, maka dikatakan barulah Allah melihat. Itu dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Kalau zat dia dan sifat-sifat makni dia Allah Ta'ala tengok di azali lagi. Sebab zat dia dengan sifat-sifat dia di azali lagi, sedia kala dia ada dah. Maka yang tu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Kemudian makhluk pula, makhluk ni baru timbul, maka Allah pun baru melihat sebab makhluk tu baru timbul. Yang tu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis, lulus baru. Sebab baru ada, makhluk tu baru ada, jadi Tuhan pun baru melihat lah, lulus melihat Allah Ta'ala tu, jadi dipanggil tanjizi hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita, yakni mukallaf, wajib syarak lah. Maknanya kalau kita tak percaya, kita tak i'tiqad, berdosa lah. Kalau kita i'tiqad, kita percaya, diberi ganjaran pahala. Dan wajib kita, yakni mukallaf, percaya dan i'tiqad bahwasanya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ini dipanggil istihalatul mustahil, hukum bagi mustahil. Tidak ada sama sekali, tak ada langsung. Orang kampung kata tak ada langsung. Tak ada langsung. Tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan bagi basar. Jadi lawan bagi basar ni tak ada langsung di Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab lawan bagi sifat basar ni dipanggil perkara mustahil. Basar artinya melihat, pelihat. Lawannya buta. Lawan bagi pelihat adalah buta. Jadi buta ni adalah perkara mustahil. Jadi tak ada langsung. Tu kalau bahasa kampung ni tak ada langsung. Tidak ada sama sekali buta itu di atas Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali buta itu di pada Allah Ta'ala, di atas Allah Ta'ala. Tak ada. Yang ada pelihat. Buta tak ada sama sekali. Tu. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Tak ada langsung tu dipanggil istihalatul mustahil. Hukum bagi mustahil. Dalil di atas yang demikian itu bermula dalil, bukti, percaman. Di atas demikian itu yang kata Allah Ta'ala ada pelihat tu. Ada sifat basar, ada sifat pelihat, dan Allah Ta'ala tidak buta tu. Mana ada dalil? Firman Allah Ta'ala, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya amat mengetahui. Mengetahui itu zuhir dan batin. Dia tahu habis zuhir kita, luaran kita, batin kita, yang ni dalam hati dia tahu habis. Amat mengetahui, lagi amat melihat. Amat melihat, amat mengetahui sungguh. Melihat Allah Ta'ala tu dengan jalan nyata bagi dia. Nyata bagi dia. Jadi dia lihat semua. Benda tu ada, dia lihat. Sembunyi kat mana pun, semua dia lihat, dia tahu. Jalan nyata bagi dia. Tak ada sembunyi-sembunyi dah, semua nyata. Sama ada perkara dengan pengetahui itu perkara yang zahir ataupun perkara yang batin, perkara yang dalam hati kita. Lagi amat melihat. Dia mengetahui, lagi amat melihat dengan sifat pelihat. Dia lihat tu dengan sifat pelihat. Lihat tu pula dengan jalan nyata bagi dia. Nyata bagi dia. Tu dalil, dalil naqli lah. Innahu bi'ibadihi khabirun basir tu dipanggil dalil naqli, dalil yang diambil daripada ayat Quran. Tu. Atau dalil atas yang demikian itu yang kata Allah ada sifat pelihat dan Allah tak buta tu, mana ada dalil? Bahru alam ini. Jadi bahru alam ini dipanggil dalil akal. Fardu takdir kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat pelihat, maka dia buta. Sebab dia berlazim-laziman. Kalau dia tak lihat, dia buta. Kalau dia tak buta, dia lihat. Tu. Sebab itulah bahru alam ini dikatakan dalil akal. Macam mana nak sabit dia tu? Kalau ni sebut fardu takdir. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat pelihat, maka dia buta. Dan buta itu dipanggilkan satu penyakit. Satu penyakit yang ada di Allah Ta'ala. Maka penyakit itu pun Tuhan tak boleh nak tolak. Macam mana dia nak buat alam ini?
yang besar, yang hebat ni. Itulah dikatakan alam ini menjadi dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan pelihat dan tidak buta. Tu. Jadi kesimpulan daripada sifat yang ke-12 ini, sifat basar ni, kita kena pegang 3 lah. Yang pertama, kita kena i'tikad kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan basar, iaitu pelihat. Tu yang pertama. Yang kedua, kita kena i'tikad bahawa Allah Ta'ala tu tak buta. Kita kena pegang istihalah dah tu. Yang pertama tadi kita kena pegang bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan pelihat. Dia melihat perkara-perkara yang ada, sama ada perkara tersebut qadim ataupun baharu. Melihat tu dengan jalan nyata bagi dia, tu yang pertama. Yang kedua, kita kena i'tikad kata Tuhan tu tak buta. Tak buta. Tidak ada sama sekali buta itu pada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Tambah dalam hati. Dan yang ketiga, kita kena i'tikad, kita kena ada dalil. Mana ada dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan pelihat. Sama ada dalil, paling kurang dalil akal lah. Alam ini paling kurang. Nak elok lagi, dalil Al-Quran, dalil naqal. Tu 3 tu kena ada. Mula kita barulah dikatakan iman kita sah. Kalau yang ni tak ada, kita takut iman kita tu masih lagi tak sah. Dan segala amalan kita ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak kenal dah. Kita tak kenal sifat dia macam mana. Tu jadi berhati-hatilah. Kita dah buat amal ibadah selama ni, kita takut Tuhan tolak mentah-mentah sebab tak kenal dah. La tahsihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah segala amal ibadah melainkan mengenal Allah. Kena kenal Allah, barulah sah amal ibadah kita. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, perbicaraan kita, perbahasan kita berkaitan dengan sifat Allah yang ke-12 ini mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari, mudah-mudahan kita dapat faham dan kita dapat i'tikad dalam hati apa yang telah kita faham tadi, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita akan sambung pula di lain masa yang lapang, iaitu sifat ke-13, sifat kalam. Baik, sifat kalam ni payah sikit, insya-Allah. Jika panjang umur kita sambung kembali, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk siri yang ke-11, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat beramal, dapat i'tikad dalam hati, insya-Allah. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.